Kembali semula dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Antara fokus, jemaah haji Sabah diingatkan untuk persiapkan diri dalam pelbagai aspek. Untuk perkembangannya langsung bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Zahira. Bakal jemaah haji dari Sabah diingatkan untuk menjaga kesihatan dan sentiasa patuh kepada arahan tabung haji dan Kerajaan Arab Saudi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur berkata, selain kesihatan dan kekuatan fizikal, perjalanan ibadah haji juga memerlukan emosi serta ilmu pengetahuan jelas untuk melaksanakan rukun Islam itu dengan sempurna. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap dalam kursus Perdana Haji 1445-2024 Masihi Zon Pantai Barat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Negeri. Sementara itu, Ketua Perundangan dan Sekretariat Kumpulan Tabung Haji, Haji Muhammad Syuaimi Ismail memaklumkan seramai 31,600 bakal jemaah haji Malaysia akan berlepas ke Tanah Suci bermula Mei ini. Beliau turut mengingatkan para jemaah agar mengamalkan disiplin tinggi dan memaklumkan para petugas sekiranya kurang arif tentang pergerakan ibadah haji. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR akan melancarkan skim perlindungan kemalangan takaful rakyat Sabah khusus kepada golongan B40 yang berumur antara 18 hingga 80 tahun. Menterinya Datuk James Ratib berkata skim akan dilancarkan pada Jun depan untuk memberi perlindungan kecederaan dan kematian atau hilang upaya. Dengan adanya insurans sebanyak RM10 setahun ini, boleh cover mereka. Sekurang-kurangnya apabila mereka ada kemalangan, kematian begitu, sekurang-kurangnya boleh meringankan bebanan keluarga mereka apabila mereka mendapat kecelakaan. Datuk James ditemui media selepas merasmikan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kuala Penyu di Kuala Penyu. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, beliau berkata Pesta Kamatan adalah platform menghimpunkan pelbagai kaum dan budaya tanpa mengira agama dan bangsa. Justru rakyat diajak agar memelihara semangat positif ini demi kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri yang juga penaung Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kuala Penyu berkata, selari dengan tema Pesta Kamatan iaitu Kamatan Melangkaui Keterjaminan Makanan, beliau menyambut baik langkah kerajaan negeri menghidupkan semula Lembaga Padi dan Beras Sabah sebagai inisiatif meningkatkan pengeluaran makanan dan keterjaminan makanan negeri khususnya beras. Jadi harap Kuala Penyu itu dapat limpahan dan dapat juga perancangan kepada kerajaan untuk menanam padi di daerah kita yang kebanyakan kawasan-kawasan di situ adalah tanah rata. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan memanfaatkan sepenuhnya RM20 juta yang diperuntukkan untuk melaksanakan pembangunan projek tamu desa di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata ia termasuklah menaik taraf tamu komuniti sedia ada atau membina kemudahan tamu desa yang lebih baik. Menurut beliau, secara keseluruhannya peruntukan awal untuk pelaksanaan projek tamu desa di Sabah akan diserahkan kepada Kerajaan Sabah semasa perasmian Karnival Tekun Madani dan Showcase 1 Daerah 1 Industri SDSI sempena sambutan Pesta Keamatan 11 Mei di Kuala Penyu dan seterusnya di Sarawak. Selain Sabah dan Sarawak, turut dipertimbangkan pelaksanaan tamu desa di kampung-kampung orang asli di Semenanjung. Pada tahun ini kita telah diperuntukkan sebanyak RM20 juta untuk melaksanakan pembangunan tamu desa di luar bandar di Sabah dan Sarawak, iaitu untuk menaik taraf tamu-tamu komuniti sedia ada ataupun membina kemudahan tamu desa yang lebih baik di kawasan luar bandar. Datuk Iwan ditemui RTM selepas merasmikan program penggalakan koperasi peringkat komuniti Zon Melangkap sempena Pesta Kamatan Kampung Melangkap Tiong, Kota Belud. Sempena majlis ini, beliau turut meluluskan peruntukan RM200,000 untuk menaik taraf tamu komuniti kepada tamu desa di Kampung Melangkap Tiong.
Turut diadakan jualan madani koperasi dan usahawan JMKU serta penyampaian bakul makanan kepada 20 penerima kategori B40. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Iwan mahu sambutan Pesta Kaamatan ini dijadikan sebagai platform penggerak keusahawanan di samping meraihkan kepelbagaian budaya, bahasa, pakaian dan makanan tradisional sempena pesta berkenaan. Misi menyantuni golongan anak yatim diteruskan Pertubuhan Jaringan Kebajikan Anak-anak Yatim Sabah PJKAYS dengan penganjuran Konvensyen Pendidikan Sosial pada Julai depan. Presidennya Datuk Eddie Abdullah memberitahu ia antara usaha pihaknya membantu kerajaan melahirkan generasi cemerlang menerusi bimbingan dan khidmat nasihat agar boleh mengecapi kehidupan alam dewasa yang produktif dan bermaruah. Sediakan acara tentang kesedaran beberapa nilai-nilai yang perlu disemaikan kepada mereka. Ya. Konvensyen menyedarkan anak-anak yatim ini kepada kesedaran tanggungjawab mereka ataupun hak-hak mereka. Datuk Eddie ditemui RTM selepas kejohanan Golf Amal PJKAYS di Kota Kinabalu. PJKAYS yang ditubuhkan sejak 2019 bertujuan memperbaiki kehidupan anak-anak yatim dan asnaf demi pembangunan holistik mereka melalui jaringan perkhidmatan sokongan dalam memudah cara, kaunseling dan rujukan antara pertubuhan, institusi pendidikan dan industri. Sehingga kini penubuhannya berjaya memberi pelbagai manfaat khususnya dalam aspek pendidikan kepada beberapa pusat kebajikan dan rumah anak yatim selain berjaya memberi peluang kepada 31 pelajar melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi termasuk di luar negara. Pergerakan Wanita Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia disaran membudayakan kerja berpasukan bagi memastikan pertubuhan terus cemerlang. Ketua Wanita Usia Kota Kinabalu, Haja Nirma Habibi berkata, budaya kerja berpasukan terbukti membawa kecemerlangan kepada pertubuhan itu dalam setiap program kemasyarakatan yang dianjurkan pihaknya. Ketika ditemui RTM dalam Majlis Riang Ria Syawal dan Silaturahim Wanita Usia bersama saudara baru, Hajah Nirma berkata, budaya kerja berpasukan juga diyakini menggilap kembali kecemerlangan wanita usia sebagai sebuah badan dakwah di Sabah selari dengan hala tuju kepimpinan usia ketika ini. Beliau turut menyarankan agar wanita usia meningkatkan kemahiran dalam dunia digitalisasi agar celik dan pantas dalam menyebarluaskan program serta dakwah di seluruh pelosok negeri. Saya bersyukur di dalam wanita usia itu kita ada biro usahawan wanita usia. Biro inilah di antara biro ini adalah diahli oleh wanita usia itu sendiri adalah usahawan dan mereka lah yang banyak membantu menjayakan program-program sebegini, fardu kifayah, fardu ain dan berbagai macam fardu yang bilang orang mendatangkan manfaat kepada semua masyarakat di luar sana. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran.